Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya, dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Fathul Bari, pada hadis yang masih lagi sama. Ya, kita masih lagi belum beranjak lah ya hadisnya, dan insyaAllah pada hari ini saya ingin simpulkan keseluruhan perbincangan hadis yang berada di bab kita yang ke berapa? Masih ingat lagi? Yang ke-44. Okey, jadi bab kita masih sama lagi jemaah, iaitu hadis yang bab yang ke-44. Anjuran apabila seorang alim ditanya siapakah orang yang paling berilmu. Kita berada di bahagian yang akhirlah, yang terakhir, nak cakap yang ketiga pun, sebab hari ni saya nak simpulkan, bukan? Okey, jadi kita pun letakkan dia sebagai bahagian yang terakhir lah ya, untuk bab kita yang ke-44. Baik, kita akan masuk kepada perbincangan yang berada di halaman 388. Ya, di kitab saya, kita berada di halaman 388. Di situ ada beberapa perbincangan yang ingin saya bawa pada pagi ini, sebagai kesinambungan daripada apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Ya, jadi pada minggu lepas, ingat saya ya, kita berhenti pada perkataan huwa a'lamu minka. Ya, sila cari perkataan huwa a'lamu minka, kerana kita berada di perenggan-perenggan akhir pada perkataan tersebut. Sebab saya tahu untuk kuliah kita di Masjid Yusof Ishak ini ada di kalangan jemaah yang mana halamannya, iaitu muka suratnya, berbeza daripada yang ada di kitab saya. Jadi sila cari perkataan huwa a'lamu minka, kemudian sila rujuk untuk perkataan itu di perenggan-perenggannya yang terakhir, dan kita akan masuk pada perenggan yang bermula daripada perkataan ataupun daripada ayat. Dalam pada itu harus diyakini benar-benar bahawa Khadir adalah seorang Nabi. Ya, cuba cari ayat itu pada perkataan huwa a'lamu minka, cari di perenggan-perenggannya yang terakhir. Dalam pada itu harus diyakini benar-benar bahawa Khadir adalah seorang Nabi. Jika di kitab saya, kita berada di halaman 388. Ada beberapa poin penting yang ingin kita tampilkan pada pagi ini tentang perbincangan yang lepas yang saya tak sempatlah untuk cover, jadi saya nak bawa pada pagi ini. Iaitu pertama, dalam perenggan ini menyebutkan kepada kita bahawa harus diyakini benar-benar bahawa Khadir ataupun Khidir lah, dengan bahasa yang biasa kita sebutlah, masyarakat kita sebut sebagai Nabi Khidir, dan dalam hadis disebut dalam bahasa Arabnya sebagai Khadir. Bahawa Nabi Khadir adalah seorang Nabi. Kenapa kita kata sedemikian? Ya, untuk poin yang pertama ya, sila lihat pada kotak kita yang pertama di atas itu. Okey, harus diyakini Nabi Khadir adalah seorang Nabi. Kenapa diletakkan satu kenyataan yang bagi saya agak sedikit tegas di sini? Kerana begini, ada di kalangan segelintir lah, mungkin segelintir, mungkin tak ramai, yang beranggapan bahawa Nabi Khadir adalah seorang wali.
Ya, sebab itu bila kita rujuk kepada poin kita di dalam kitab ini, dia kata, dan ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan batil, iaitu keyakinan yang salah, bahawa wali lebih baik daripada Nabi. Sesungguhnya sesekali tidak. Wali tidak pernah lebih baik daripada Nabi. Jadi, sebenarnya statement ini ataupun kita panggil poin inilah yang ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ialah untuk membantah pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Khidir adalah seorang wali. Dan mereka berpendapat begini, bila Nabi Khidir adalah seorang wali, kemudian Nabi Musa, Allah beritahu kepada Nabi Musa bahawa Khidir ini adalah seorang yang lebih berilmu daripada dia. Bermakna di situ wali lebih pandai, lebih berilmu daripada seorang Nabi. Sedangkan itu adalah satu pendapat yang perlu dibantah. Kerana Nabi adalah orang yang bila Allah utuskan memiliki keintelektualan yang tinggi, memiliki keilmuan yang tinggi berbanding dengan orang lain yang ada pada kaum yang diutusnya. Selalunya begitu. Ya, ini sifat Nabi dan sifat Rasul lah, kita katakan sifat Nabi dan sifat Rasul yang boleh kita panggil sebagai al-fatanah, kebijaksanaan. Jadi tak boleh bila kita kata Khadir itu adalah seorang wali dan Nabi Musa diberitahu oleh Allah wali ini lebih bijak ataupun lebih berilmu daripada dia, bermakna wali itu lebih bagus daripada Nabi Musa. Jadi statement-statement ini tak boleh dipeganglah, kerana bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ia adalah statement yang perlu dibantah. Okey, jadi kita tetap berkeyakinan bahawa Khadir, iaitu Khidir di sini adalah seorang nabi. Dan kita pun dah jelaskan pada sesi yang lepas. Tak salah seorang nabi belajar daripada seorang nabi yang lain. Kan? Makna statusnya sama. Jadi ia tidak menurunkan credibility yang ada pada Nabi Musa sebagai seorang nabi. Jadi begitu. So ini adalah poin pertama yang menjadi perkara yang ingin dijelaskan lah ya oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam perenggan itu. Baik, seterusnya kalau kita lihat kepada perenggan yang berikutnya ya di sini. Ibnul Munayir dia banyak mengkritik Ibn Battal yang terlalu banyak mencantumkan perkataan para ulama salaf yang melarang seseorang menyatakan bahawa dirinya berilmu dan mendorong seorang alim untuk mengucapkan saya tidak tahu. Okay, jika kita lihat pada poin kita yang kedua di sini, Ibnul Munayir disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini banyak mengkritik Ibn Battal, yang mana antaranya kan Ibn Battal beliau menganjurkan seorang alim menjawab saya tidak tahu. Jadi bagi dia jawab saya tidak tahu itu lebih baik, kerana mungkinlah dia rasa apa yang berlaku kepada Nabi Musa itu sesuatu yang perlu kita terapkan pada diri kan, apabila Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang mana perlu bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam tu tadi kan. Jadi kita sebagai seorang yang berilmu lah ya, kalau ada di kalangan kita yang berilmu, lebih baik menggunakan jawapan saya tidak tahu. Tetapi Ibnul Munayir tidak setuju ya dengan apa yang diutarakan ataupun dengan cadangan yang disebutkan oleh Ibn Battal di sini. Dan hal itu juga adalah bagi dia sesuatu yang tidak tepat. Kenapa dia tak setuju? Kerana bagi dia tak tepat. Jika kita berilmu dan kita tahu tentang satu perkara, apa salahnya kita cakap kita tahu? Bukankah itu lebih baik? Dan ia bagi saya sendirilah ya, secara peribadinya, bagi saya ia menimbulkan ataupun ia memberikan rasa keyakinan kepada orang yang ingin belajar dengan seseorang guru kan, apabila kita tahu dia tahu. Bayangkan kalau kita pun tak pasti Ustazah ni dia tahu ke tidak, lepas tu mengajar kita, betul tak? Kita pun dia sendiri tak sure, kemudian dia ajar kita. Macam mana kita nak yakin dengan ilmu dia? Ini satu perkara yang perlu diperhalusi lah ya, bila kita nak cakap kita tak tahu tentang satu perkara. Jadi bila kita ada ilmu,
Ini maksudnya yang benar-benar ada ilmu. Ya, bila kita betul-betul ada ilmu dalam satu perkara, lalu ditanya oleh seseorang tentang ilmu tersebut, tak salah. Ya, bila kita kata, ya saya tahu tentang hal ini, maknanya kerana kita tahu, ada ilmu. Lainlah kan kalau kita memang tak ada ilmu dan kita pandai-pandai pun kata, oh saya tahu, padahal tak tahu pun. Itu tak boleh lah. Tapi dalam keadaan yang mana betul-betul kita ada ilmu, kita mahir dan kita boleh ajar. Bila ada orang tanya, tak salah untuk jawab saya tahu. Jadi ini pendapat Ibnul Munayir, yang mana kalau ikut kepada Ibn Battal, jangan jawab saya tahu, lebih baik jawab saya tidak tahu. So bagi Ibnul Munayir tak tepatlah dalam keadaan yang mana kan bila kita mengetahui tapi kita nak jawab kita tidak tahu. Lalu ini juga yang dipegang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab apa? Dia kata begini, dan saya setuju dengan pendapat Ibnul Munayir rahimahullah tersebut. Jadi maknanya kalau saya nak jelaskan lagi tentang hal tadi kan, kita kata gini, bila kita ada ilmu tentang sesuatu perkara, bila ditanya tentang hal itu, tidak salah bila kita kata kita tahu. Ya, dengan syarat ada ilmu. Dan dengan syarat juga bukan untuk kita bermegah dan berbangga dengan ilmu itu. Tetapi cukuplah bila kita kata, ya saya tahu tentang hal ini, jom kita belajar. Itu okey, tak ada masalah. Janganlah kan mentang-mentang ada ilmu kita pun angga, guna tak bahasa tu kan. Kita pun angga orang, memanglah aku tahu, engkau ada. Kita pun cakap gitu kan. So ini benda yang tak seharusnya berlaku. Ya, sebab itu kalau kita rujuk kepada pendapat Ibnul Munayir sekali lagi di sini, di perenggan yang berikutnya, dia kata gini, perkataan Nabi Musa, saya orang paling berilmu, berbeza jika diucapkan oleh orang biasa. Sebab dia adalah seorang Nabi. Jadi bila dia kata saya adalah yang paling berilmu, pasti dia punya impact, dia punya kesan kan, dia punya, kita panggil reaksi ataupun cara itu berbeza. Ya, kalau nak dibandingkan dengan orang biasa. Kerana dia kata begini. Sebab tu dia kata, dan dampak tu kesan yang timbul juga akan berbeza. Sebab apabila ucapan ini, iaitu saya paling berilmu itu tadi ya, diucapkan oleh orang biasa, maka artinya orang tersebut rasa kagum terhadap diri sendiri dan itu menimbulkan sifat sombong. Jadi kalau kita yang biasa-biasa ni kan, kita katalah, contoh, suka tak kalau kata, oh saya paling pandai dekat sini, suka tak dengar orang kata gitu kan, kita kata, actionnya dia tu, kita mesti kata sedemikian kan, actionnya dia, tak sukalah. Kita akan rasa satu perasaan yang tak selesa bila kita sendiri dengar orang tu mengada-ngada kata, memang aku paling pandai, aku paling berilmu. Itu orang biasa. Ya, bila orang biasa cakap begitu, sebab itu Ibn Munayir kata apa? Jika ada orang yang kata, yang dia bukan Nabi lah ya, dia paling berilmu, pasti kesannya tak sama. Kerana ia boleh menimbulkan kesombongan, dan orang lain pun rasa tak berapa suka terhadap ucapannya tadi. Beza jugalah kan dengan apa yang dengan ucapan saya tahu tu beza dengan saya paling berilmu. Ya jauh ya, maksudnya tu kan, kalau orang tanya kita tahu tak pasal benda ni, kita ya tahu, saya boleh bantu. Okey, alhamdulillah. Taklah kita kata, saya paling berilmu. Bila orang tanya, awak tahu tak tentang ni? Awak tak tahu, saya ni orang yang paling berilmu di Singapura tentang hal ini. Kalau kita cakap gitu, orang pun krik. Dek ni macam lah dia tu bagus sangat. Mesti orang kata, padahal ada orang lain yang lebih, pastinya yang lebih berilmu, yang lebih bagus daripada dia. Cukuplah sekadar kita kata saya tahu dan saya boleh bantu, itu saja. Dan itu tak akan menimbulkan apa-apa perasaan yang kurang selesa ataupun perasaan sombong dan sebagainya. Dan berbeza jika perkataan itu sendiri yang berkaitan dengan saya paling berilmu tadi kan, disebut oleh Nabi Musa. Kerana begini, dia berikan dengan alasan begini ya, jika ucapan ini diucapkan oleh Nabi Musa, maka itu akan merangsang keinginannya untuk terus menambah ilmu dan menimbulkan sifat tawaduk. Ini pendapat Ibnul Munayir lah tentang beza orang yang
sebagai seorang nabi, dan mereka yang orang biasa-biasa sahaja bila menggunakan perkataan saya paling berilmu, saya paling tahu. Jadi begini saya nak harmonikanlah pendapat ini. Bagi saya begini, cukup kita sebagai orang yang biasa-biasa sahaja ini bila ditanyakan kepada kita tentang sesuatu perkara, kalau kita boleh jawab saya tahu, cukup saja begitu. Saya tahu, alhamdulillah saya tahu, saya boleh bantu untuk huraikan masalah ini. Dah. Itu cantik. Kan? Beza juga dengan pendapat Ibn Battal tadi, daripada dia kata saya tak tahu. Itu macam bohong sangat lah kan, tak tahu. Itu perkara yang tak seharusnya juga kita jawab. Jadi yang terbaik bagi pendapat Ibn al-Munayir, jawab sahaja saya tahu, dan terus kita pergi kepada apa yang perlu kita buat kalau jika sekiranya kita tahu. Semikian. Maknanya mengajar, berikan informasi, ada semikian. Okey, jangan gunakan perkataan saya paling berilmu, saya paling tahu. Awak tahu saya ni, awak tahu saya ni paling berilmu. Kalau gitu dah lain dah cerita dia. Memang sombong lah tu namanya kan. Nak susah nak cakap. Kita pun kata tantah hati dia tak sombong ke apa. Okeylah, terpulanglah pada sesiapa masing-masing lah kan. Kita ni nak jawab macam mana. Tapi yang penting terbaik bila kita betul-betul ada ilmu dalam satu hal, bila dipertanyakan, alhamdulillah saya tahu. Selebihnya wallahu a'lam. Sebagaimana yang juga telah kita bincangkan pada minggu lepas. Baik, kita pergi kepada poin kita yang ketiga di sini. Pada perenggan yang terakhir di situ disebutkan bahawa menyimpulkan dari hadis ini bahawa tidak boleh membantah syariat dengan akal, ia adalah kesimpulan yang keliru. Okey? Ia adalah kesimpulan yang keliru syariat. Sebab begini, bila Nabi Khadir dia buat perkara-perkara yang tidak dipersetujui oleh Nabi Musa, Nabi Musa tegurkan perbuatan-perbuatan itu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Khadir di sini dianggap sebagai itu adalah syariat bagi dia yang Allah perintahkan pada dia. Sebab tu dipanggil sebagai syariat. Kan? Jadi ada setengah pendapat yang menyimpulkan daripada peristiwa ini, boleh saja bila ada perkara-perkara berkaitan syariat, kita bantah ia dengan akal. Jadi menurut pada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pendapat ini yang menyimpulkan hadis ataupun kisah ini dengan sedemikian adalah pendapat yang keliru. Kerana beliau kata begini, sebab di dalam kisah tersebut sebenarnya Musa membantah Khadir dengan hukum syariat yang bersifat lahiriah, bukan sekadar dengan akal sahaja. Jadi dalam kes ini, adakah Nabi Musa dia menegur Nabi Khadir di atas perbuatan-perbuatan dia dengan akal semata-mata, yang mana dia tengok benda tu salah terus dia tegur? Takkan. Sebab bila kita lihat orang bunuh orang, memang dalam syariat mengatakan tak boleh bunuh orang. Betul tak? Bila kita lihat dia merosakkan harta benda orang lain, contohnya dalam kisah dia merosakkan kapal tu kan, dalam syariat kita menunjukkan bahawa ia adalah perbuatan yang menzalimi orang lain. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Apa yang dibuat oleh Nabi Musa, ia bukan hanya bersandarkan kepada akalnya semata-mata, tetapi itu juga syariat. Itu juga syariat. Maka sebab itu di sini beliau kata begini, hadis ini iaitu hadis yang ke 122 nombor hadisnya kan, betul tak? Dalam bab 44. Okey, hadis 122 ini dia sebenarnya merupakan hujjah. Hadis ini merupakan hujjah dibolehkannya mengingkari sesuatu yang zahirnya bertentangan dengan syariat, walaupun secara implisit memiliki tujuan yang benar. Hadis ini merupakan hujjah dibolehkannya mengingkari sesuatu yang zahirnya bertentangan dengan syariat, walaupun sebenarnya secara implisit memiliki tujuan yang benar. Jadi, kalau nak lebih tepatnya kita kata ginilah.
bila kita nampak sesuatu ya yang secara zahirnya perbuatan itu dia bertentangan dengan syariat, apa-apa yang Nabi Khadir lakukan itu ia bertentangan dengan syariat, betul tak? Bunuh orang, merosakkan harta benda, itu adalah perkara yang bertentangan dengan syariat. Kemudian bila dia bangunkan binaan rumah itu kan, Nabi Khadir Nabi Musa kata kepada dia, kenapa tak minta upah? Itu juga ada dalam syariat. Boleh, tak salah bila kita minta upah. Jadi, kalau kita nak fokuslah ya kepada dua perbuatan awal tentang merosakkan harta benda tadi kan, dan juga membunuh ni, kita boleh bantah perbuatan-perbuatan yang zahirnya bertentangan dengan syariat, walaupun si pelaku dia ada tujuan yang benar. Boleh faham tak statement tu? Contohnya begini, kenapa bunuh? Oh, sebab nanti dia besar, dia akan menderhaka kepada kedua ibu bapa dia. Boleh tiba-tiba cakap gitu? Dia bertentangan. Ya, bertentangan dengan syariat. Walaupun kita kata tujuannya betul. Kerana kita tahu berbakti dan tidak menderhaka kepada kedua ibu bapa adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi bunuh tu sebab tak nak budak tu jadi orang jahat, tujuannya betul. Ya, kalau daripada sudut akal tujuannya betul. Tetapi daripada sudut syariat ia adalah salah. Ia adalah salah. Sebab itu sebenarnya bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, peristiwa ini, kisah dalam bab kita yang ke-44 ini ya, ingin menyatakan tentang bagaimana kita ni ya, sebagai orang yang mana bila melihat perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, kita boleh tegur. Ya, kita boleh ingkari. Dan kalaupun orang itu dia kata tujuannya betul, masih lagi kita boleh ingkari. Tidak menjadi permasalahannya di situ. Ini hujah yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar lah, okay, dalam kitabnya ini. Baik, seterusnya ya, kita pergi kepada perbincangan yang berikutnya. Di sini saya ingin bawakan terus kepada satu perkataan ya, yang saya nak ambil ia sebagai perkataan yang terakhir dalam perbincangan hadis kita yang ke-44 ini, iaitu ya, kita lihat di sini. Dalam kitab kita ada perkataan manaqasa ilmi. Jika di kitab Ustazah kita berada di halaman 390, sila ya cari perkataannya, dan harapan saya boleh dibantu rakan-rakan yang lain jika halamannya berbeza. Muka surat saya 390, cuba cari perkataan manaqasa ilmi wa ilmaka min ilmillah, yang mana maksudnya tidaklah ilmu yang ada padaku dan padamu akan mengurangi ilmu Allah. Ini ucapan siapa? Siapa yang ucapkan ni? Nabi Khidir ke Nabi Musa? Ingat lagi tak kisah dia? Entah Ustazah, Nabi Khidir ke Nabi Musa? Dah lupa dah Ustazah, panjang sangat cerita dia kan. Baru masuk bahagian yang ketiga. Belum lagi saya drag masuk sampai ke beberapa bahagian kan. Sebab tu tak nak drag. Kalau tak, lupa dah kita ni. Baik, ini adalah perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Dia kata kepada Nabi Musa, tidaklah ilmu yang ada pada aku dan ada pada engkau ya akan mengurangi ilmu Allah. Dia kata gitu. Maknanya di situ, sebab apa? Ilmu Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Ilmu Allah tak pernah berkurang walau sedikit pun. Walau kita kata kita orang yang paling berilmu, walau kita kata banyak benda yang kita ketahui, ya, walau kita kata kepakaran kita pelbagai bidang. Saya pandai bidang hadis, saya pandai tajwid, saya pandai Al-Quran, saya pandai semualah benda semua saya tahu. Tapi ia tak
pernah mengurangi dan takkan mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ia takkan mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipesan oleh Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia pesan begitu kepada Nabi Musa. Jadi kalau kita lihat kepada pendapat Al-Ismaili di sini, sebenarnya kenapa Nabi Khadir kata sedemikian? Sebab dia ada lihat seekor burung kan yang mematuk air dengan paruhnya. Jadi dia cuma dapat beberapa titis sahaja, dan air itu yang dipatuk ialah air di lautan. Bukan kita kata lopak air ke apa, tapi air laut. Sebab itu Nabi Khadir, dia bila nampak keadaan sedemikian, dia beritahu kepada Nabi Musa. Macam inilah kita ni. Dia tak boleh mengurangi ilmu Allah sedikit pun. Maksudnya kalau kita rujuk dalam kitab kita di sini, ada pendapat daripada Al-Ismaili yang ditampilkan. Dia berkata, maksudnya air yang diambil oleh burung tersebut sama sekali tidak akan mengurangi lautan. Samalah, ilmu yang kita ada sama sekali tidak akan mampu untuk mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus kita nak masuk kepada pengajaran hadis. Saya nak tutup kesimpulan. Saya nak berikan kesimpulan untuk keseluruhan hadis yang ada pada bab kita yang ke-44 ini. Walaupun saya tahu ya, masih lagi banyak perbincangannya. Kenapa Ustazah tak habiskannya? Ustazah, banyak lagi ni perbincangannya. Betul, saya faham banyak lagi perbincangan di sana. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya tak nak drag perbincangan ini. Kerana kita boleh rujuk lah ya kisah, sebab dia lebih banyak membincangkan tentang maksud perkataan-perkataan yang ada dalam hadis ini. Jadi bagi saya kita boleh rujuklah, padahal kisah ini sendiri dalam Al-Quranul Karim pun banyak kali kita baca. Yang penting dalam kisah ini kan, kalau dalam Al-Quran tidak menyebutkan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Musa dan Nabi Khadir, dalam hadis ini ia menjelaskan kepada kita sebab pertemuan antara mereka berdua. Kerana ucapan yang disebutkan oleh Nabi Musa, saya adalah orang yang paling berilmu. Sebab itu kita baca hadis ini sebagai pengajaran untuk diri kita juga. Namun ada beberapa pengajaran yang lain yang ingin saya tampilkan pada pagi ini tentang hadis ini ataupun tentang peristiwa yang telah kita pelajari ya, daripada Nabi Musa dan juga Nabi Khadir. Baik, kita lihat begini. Ada 4 perkara ya yang ingin saya sebutkan. Pertama, sebagai seorang Muslim, kita ada kewajipan untuk berusaha mencari ilmu. Ya, sebagai seorang Muslim, kita ada kewajipan untuk berusaha mencari ilmu. Tadi, Nabi Khadir kata apa? Ilmu Allah itu begitu luas, dan kita ada ilmu banyak macam mana sekalipun, ia takkan mampu untuk mengurangi ilmu Allah. Maka di sini kan, ia adalah satu hal yang seharusnya memberikan motivasi bagi diri kita bahawa mencari, mempelajari ilmu yang luas itu, ia tidak ada penghujungnya. Perjalanan kita belajar, ia tidak ada penghujungnya. Mungkin kalau secara formal kita kata, kita dah habis primary school, dah habis secondary school, kita ambil diploma selesai kan, kita ambil degree kita selesai, kita ambil master kita selesai, kita ambil PhD selesai. Tapi sebenarnya ilmu tak ada penghujungnya. Setiap hari kita perlu belajar, setiap hari kita perlu berusaha untuk mencari ilmu. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, kenapa dia berusaha untuk bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam? Kerana dia nak belajar. Dia nak belajar satu ilmu yang dia tidak tahu. Itu tujuan dia.
Bukan sebab dia nak tengok macam mana pandainya Nabi Khadir itu, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tapi tujuannya lah dia nak belajar. Dia nak tahu kan apa perkara yang tidak dia ketahui, supaya dapat dimantapkan lagi ilmunya. Begitu. Okey. Jadi pertama, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ataupun yang kata lain sebagai seorang Muslim, jangan pernah berhenti belajar. Setiap hari, setiap masa, dekatkan diri kita dengan ilmu. Sebab ilmu itu penting. Ia akan banyak membantu kita dalam banyak urusan kehidupan kita bila kita jadi orang yang berilmu. Lebih-lebih lagi tentang ilmu agama kita. Banyak perkara yang kita masih lagi tidak ketahui, banyak perkara yang perlu kita pelajari. Kalau dulu kan kita solat, tapi adakah solat kita tak perlu kita perhalusi lagi? Mungkin dulu kita belajar solat, mak ayah kita ajarkan, yang mana kita pun main ikut saja kan cara solat tu. Yang sampailah ketua kita bawa cara solat sedemikian, cara yang sedemikian. Tapi tak salah kan, kita belajar lagi cara yang lebih betul, cara yang lebih tepat kan, hadis-hadis tentang solat dan sebagainya, cara-cara ataupun pendapat-pendapat para ulama. Tak salah untuk kita lebih mendalami, memperhalusi ibadah solat kita. Itu contoh yang saya berikan. Ataupun Al-Quranul Karim. Mungkin dulu kita belajar Al-Quran itu daripada guru-guru kita. Guru kita lah. Kita belajar dekat rumah, pakcik ngaji, makcik ngaji ke apa kan. Kita belajar, okey, dah habis Al-Fatihah, Muqaddam, masuk naik Quran, khatam Quran, dah settle. Sampai situ saja. Dah tu kita pun baca sendiri. Tapi tak salah. Kita cari lagi. Belajar lagi. Cari guru untuk belajar secara bertajwid. Contohnya. Cari lagi guru supaya betulkan bacaan kita. Ini namanya usaha. Supaya ilmu itu tidak terhenti. Ilmu memang tidak ada penghujung yang tadi saya kata. Tapi kita yang menghentikannya kadang-kadang. Kenapa kita menghentikan? Kerana kita tak nak belajar. Itu yang menyebabkan ia terhenti. Tapi kalau kita nak belajar, insya-Allah ia akan terus berterusan. Okey, baik. Kedua yang kita dapat belajar daripada hadis inilah tentang sabar. Bila kita belajar ni kan, pasti ada banyak ujian. Ujian akan datang tanpa henti untuk orang yang nak belajar. Okey, ujian dia akan datang tanpa henti untuk orang yang nak belajar. So kita kata, kalau gitu buat apa saya belajar? Ustaz, lebih baik saya tak payah belajar. Kalau tak asyik nak kena uji je ni kan. Kalau kita ni tak diuji ketika kita belajar ni kan, dia tak mendatangkan kesan sebenarnya. Dia tak mendatangkan kesan. Sebab tu kita kena banyak sabar. Kadang-kadang masa kita belajar ni kan, kita diuji dengan kita diumpat orang, dicaci maki orang contohnya. Ada orang begitu. Saya kata kita kadang-kadang kita belajar agama ni, kita nak upgrade diri kita. Upgrade ataupun kita nak perbaiki diri kita lah. Kita guna perkataan perbaiki lah, lebih cantik. Kita nak perbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Tapi orang pun kata, oh bajet alim lah, dah jadi orang masjid lah, kan dah jadi orang baik lah. Orang ada. Ini namanya ujian. Jadi, sabarlah kita ya, dalam keadaan kita belajar ni. Begitu juga kita lihat Nabi Musa. Ketika dia nak jumpa, cari Nabi Khadir itu kan, dalam kisah ini, penuh kesabaran. Dia berjalan bersama dengan pembantunya. Dalam keadaan berjalan itu, tiba-tiba bekalan mereka hilang dan sebagainya. Kan jumpa dengan Nabi Khadir. Banyak perkara yang dia tempuhi. Itu ujian. Ya, itu ujian. Tapi dia tak berputus asa. Walaupun kita lihat di sini, dia banyak bertanya tadi kan. Itu bukan menunjuk kepada ketidaksabaran dia lah bagi saya. Namun kerana dia ingin tahu. Sebab itu, dia masih lagi minta peluang daripada Nabi Khadir untuk agar dia dapat teruskan belajar dengan Nabi Khadir. Dan yang mana
pada yang pertama, kesalahannya yang pertama kan, ketika dia tanya tu kan, Nabi Khadir dah kata, bukankah tadi engkau kata engkau akan sabar dan sebagainya kan. Kemudian dia minta maaf, lalu dia nak teruskan. Maknanya itu dia masih lagi ada kesabarannya untuk mengikuti perjalanan bersama dengan Nabi Khadir alaihi salam. Yang mana akhirnya Nabi Khadir yang menghentikan perjalanan itu. Kerana Nabi Musa sendiri kata, okey, lepas ni kalau saya tanya, kita stop sampai sini. Sebab dia sendiri kata sedemikian, betul tak? Jadi kita ni, apa yang boleh kita pelajari daripada peristiwa itu ialah, dalam belajar memang kan kita akan disakiti, kita akan berhadapan dengan banyak situasi yang kadang-kadang kita tak sangka, yang kadang-kadang kita persoalkan, kenapa makin saya banyak belajar, makin banyaklah cabarannya. Kita persoalkan sedemikian. Jadi ini nak ujilah, adakah kita nak tinggalkan ilmu tersebut ataupun kita nak teruskan ilmu itu. Sebab tu penting letakkan kesabaran di hadapan. Kemudian jangan lupa yang ketiga, kita ada bekal. Apa maksud saya bekal ni? Orang yang nak belajar ni jemaah, okay, bekal jangan lupa bawa. Faham tak maksud saya? Bekal ni lah maksudnya kita ada persediaan fizikal, mental kan. Kita dah ada buku catatan, kita ada pen dan pensel yang dah kita siapkan. Sebab apa? Kita nak belajar. Ini dipanggil sebagai bekal. Ketika kita nak menuntut ilmu, persediaannya ada. Nabi Musa juga begitu. Ketika dia nak mencari Nabi Khadir alaihi salam, dia bawa bekal, iaitu makanannya, persediaannya kan, sebab dia tahu perjalanan jauh. Jadi dia siapkan bekalan makanan, persediaan, fizikal, mentalnya untuk berhadapan dengan situasi-situasi ketika nak belajar itu tadi. Jadi kalau kita nak apply pada konteks kehidupan kita hari ini, kita boleh kata bekal itu ialah daripada sudut persediaan kita, mental, emosi, buku, okey, pen dan pensel, apa-apa saja yang ada. Jangan kita masuk kuliah, masuk kelas, tak ada apa-apa. Duduk, tapi otak ke lain kan, fikir lain, dah tu buku tak bawa, pen tak bawa apa-apa, duduk dengar, entah pergi ke mana, tak tahulah. Kalau dengar ingat tak apa juga, alhamdulillah saya kata. Tapi kalau ingat tak dengar tu, tak tahulah ke laut kan, tak tahu pergi ke mana. Jadi ini kita kata tidak ada bekal, tidak ada persediaan. Maka penting orang yang nak menuntut ilmu, yang nak belajar, bekalnya perlu disiapkan. Ya, supaya ilmu itu tadi dia melekat dan ikat, dapat kita ikat pada diri kita. Dan seterusnya, yang terakhir, yang keempat di situ ya, saya nyatakan di sini. Kalau nak di zoom sekali lagi, yang keempat ialah teman. Jangan lupa, belajar perlukan kepada teman. Kita belajar ni ada teman sepengajian, betul tak? Teman sepengajian kita ni yang akan menemani kita dalam sesi pembelajaran. Teman itu penting dalam ketika kita belajar, kerana teman itulah yang akan mampu untuk menguatkan diri kita ketika kita rasa kita tidak ada semangat untuk belajar. Teman itu juga penting kerana teman ini dia akan tunjukkan kepada kita juga. Dia akan tegur kita dalam keadaan-keadaan kita salah ketika kita mengikuti pengajian. Jadi kalau kita keseorangan ketika kita belajar, bimbang-bimbang, kita syahid juga sendiri. Maksud saya syahid sendirilah. Kita terus akan keluar daripada kuliah itu kerana kita rasa tak ada semangat. Jadi di samping kita belajar, usahakan untuk ada ukhuwah, ya, untuk ada persahabatan dengan rakan-rakan yang ada di dalam kuliah. Yelah, saya faham sekarang pun kuliah online kan. Bila kuliah online ni susahlah juga, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bila nanti dah kembalinya kita dengan kuliah yang fizikal, mudah-mudahan jika Allah berikan kita peluang dengan itu, kita dapat menghubungkan kita dengan teman-teman yang ada di dalam kuliah. Okey, itu sahaja pengajian kita untuk pagi ini. Saya harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan dan kesihatan
dan juga keberkatan daripada sudut masanya itu tadi kan. Dan mudah-mudahan juga kita diberi peluang untuk bertemu di sesi yang akan datang untuk membincangkan hadis kita yang baru dalam kitab Fathul Bari ini, iaitu hadis kita yang ke-45, ya, bab yang ke-45 insya-Allah. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.